niyatil i'tiqad wa qa'idata rushdin wa qa'idata rushdin taskunu baital iman a'iduha bihi ta'ala a'izuha bihi ta'ala min syaitani al-intiqad. Maka datang ia risalah kitab kecil. Maka datang ia risalah kitab yang kecil dengan pujian Allah Ta'ala. Datang ni dengan pujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Datang dengan makna jadilah. Maka jadilah ia risalah kitab kecil, kitab Faridatul Faraid ni akidah yang sebenar, yang elok cahayanya, lagi yang mengandungi i'tiqad ahli sunnah dan ketetapan petunjuk yang diam, yakni yang kejap pada hati orang yang mukmin. Aku, ini doa daripada pengarang, aku lindungkan dia. Maknanya aku mohon perlindungan, aku pohon lindung akan dia, akan risalah ni dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku lindung ni, aku pohon perlindungan ni daripada i'tirad. Daripada kalau kita lain panggil kritik. I'tirad ni galang yang diserupakan dengan syaitan. I'tirad yang diserupakan dengan syaitan ni guna perkara hak betul, di i'tirad macam-macam. Perkara yang hak tak betul dia tak i'tirad pula. Ni i'tirad ni pesel nak galang, nak bangkang hak benda-benda hak comel. Hak benda-benda hak tak comel disenyak je bunyi. Ni i'tirad yang diserupakan dengan syaitan. Sebab pesel syaitan ni hak betul tu dia duk ganggu, duk halangnya. Hak tak betul disenyak. Ni panggil apa? Pengarang minta berlindung kitab ni daripada i'tirad yang diserupakan dengan syaitan. Maka jadilah ia risalah dengan pujian Allah. Datang ni akidah yang sebenar, yang mana terdahulunya pengarang Syekh Ahmad mengatakan bahawa kitab risalah ni, kitab Faridatul Faraid ni, pembicaraan dia dalam ilmu tauhid, ilmu nak mengesakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pengenalan dah ni. Selesai dah bismillah, alhamdulillah, selawat salam, nak cerita bab isi kitab. Jadi pengarang mengatakan bahawa risalah, dia panggil risalah lah. Risalah ni kitab kecil. Risalah ni macam helayang-helayang, macam surat kiriman tu lah. Helayang-helayang itu risalah. Jadi kitab macam kitab Faridatul Faraid ni dipanggil risalah lah. Helayang-helayang je. Mana kalau kita kata kau learning apa panggil apa? Tulis 2-3 lah kertas, lepas tu photostat bagi. Panggil risalah juga dah. Ya? Risalah kau panggil. Satu-satu perkara, satu-satu bab tulis 2-3 muka surat, lepas tu kau bagi. Panggil apa tu? Risalah. Risalah juga dah. Gitulah. Ni bukan 2-3 lah ni, banyak ni. Nak banding dengan kitab-kitab yang lain sikit sangatlah, panggil risalah jugalah. Kitab Faridatul Faraid ni risalah je. Macam kertas-kertas helayang-helayang je. Sebab apa? Ni memanglah kecil je. Tapi dalam ni cukuplah untuk kodak-kodak asas fardu ainnya, cukup, bahkan sebahagiannya fardu kifayah. Tapi kita tauhid banyak lagi lah tebal-tebalnya. Tauhid banyak lagi tebal-tebal.
Contohnya saya nak akan mula kitabnya Aqidatun Najin. Ni maghrib lah ni, kuliah maghrib hari Jumaat malam 1 surah Gelung Bilal. Hari Jumaat malam 1 nak mula minggu ni lah insya-Allah. Aqidatun Najin. Sebelum ni habis kitab Baqarah. Baqarah ni lebih kurang dengan kitab Faridatul Fara'id lah. Aqidatun Najin tu kita bahas sikit lah. Tu besar lah. Dalam tu panjanglah perbahasan. Sebahagiannya adalah fardu kifayah. Tapi Faridatul Fara'id ni walaupun disebut sebagai risalah, di dalam pun ada dah fardu kifayahnya. Sebab tu kata mengajar fardu ain saja tak betul. Kitab mana nak ajar fardu ain saja? Melainkan kalau biasanya kalau hak jenis jemputan sebulan sekali, macam pejabat contoh sebulan sekali, tu memanglah saya pun tak baca kitab. Sebab baca kitab ni memang di dalam tu sebahagiannya fardu kifayah dan sebahagian sunat kita belajar. Bukan kata ajar fardu ain saja tak dapat, tu banyak lagi hal lain-lainnya. Kalau nak ajar fardu ain saja macam tadi lah, contoh pejabat hanya sebulan sekali, saya dah bawa kitab dah, tak baca kitab tapi depan tu ada kitab. Mana kalau tauhid ambil hak poin-poin asas je. Kalau masuk fiqh pun ambil kitab fiqh juga. Mengikut tajuk kitab fiqh lah. Mula-mula bab taharah, bab air, lepas tu bab istinja, bab wudu. Kita ikut tajuk kitab fiqh. Tapi tak bacalah dalam tu, sebab dalam tu banyaknya hak wajib-wajib tu fardu ain lah. Hak sunat-sunat panjang pula dalam tu nya. Hak sunat-sunat tu sunat kita belajar. Gitu je lah. Jadi ada kerana kelas tu sebulan sekali yang memang betul ambil fardu ain saja. Ada pun kelas mingguan hak baca kitab ni sebahagian sahaja fardu ainnya. Sebahagian sahaja fardu ain. Dalam kitab Faridatul Fara'id risalah helayang-helayang pun sebahagiannya adalah fardu kifayah. Tapi hak qada fardu ain dalam Faridatul Fara'id ni lengkap ke-6 rukun iman. Dan dalam kitab ni agak berulang-ulang pembicaraan berkaitan dengan qada dan qadar lah. Dalam kitab ni kita boleh kemah qada dan qadar mengikut pembicaraan kitab Faridatul Fara'id. Jadi kitab Faridatul Fara'id ni kata Syekh Ahmad, dia himpun, dia pungut daripada kitab-kitab yang muktabar. Tapi kitab-kitab yang muktabar tu diumpamakan dengan satu kebun, yang mana di dalam kebun tu ada macam-macam buah-buahan, tapi hak diambilnya buah-buahan yang diinginkan sahaja. Faham tak? Ni perumpamaan. Jadi kitab-kitab hak muktabar ni umpama satu kebun, tapi Syekh Ahmad kata aku pungut buah-buah yang aku nak je. Aku cuma dalam satu lauk yang luah ni, aku cuma ambil permata-permata yang megah-megah. Mana apa? Masalah hak poin-poin besar. Bukan kata terjemah daripada kitab-kitab besar, bukan. Ambil daripada kitab-kitab muktabar, pungut daripada kitab-kitab muktabar, tapi ambil hak poin-poin lah. Sebab apa? Sebab kalau tidak jadi kitab besar. Jadi kena ada kitab yang kecil, ada kitab yang pertengahan, ada kitab yang besar. Baca kitab kecil pun tak apa dah, tapi dalam huraian tu kena lengkapkan. Dalam kitab Faridatul Fara'id selagi pada sifat 20, terlebih dahulunya wajib kita berpegang secara ijmal Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Tapi kalau kitab-kitab kecil yang lain masuk je sifat 20 gitu. Wajib atas tiap-tiap mukallaf mengetahui akan sifat yang wajib bagi Allah. Sifat yang wajib bagi Allah 20. Gitu je. Tapi dalam kitab Faridatul Fara'id, yang pertamanya wajib kita mengetahui dan berpegang secara ijmal, secara umumnya Allah bersifat dengan sifat kesempurnaan yang tidak terhingga banyaknya. Tu hak mula-mula tu. Barulah pergi kepada secara tafsir, secara detail, secara satu persatunya 20 sifat. Tapi dalam kitab Faridatul Fara'id ni 13 sifat jalanan Imam Asy'ari, 20 sifat atas jalanan Imam Maturidi. Tapi kalau kitab kecil lain
Sifat 20. Kalulah orang yang bawa tu tak belajar, tapi kalau orang yang nak mengajar ilmu usuluddin, dia tidak berguru, tidak belajar dan tidak mahir, kita haram belajar dengan dia, dia pun haram mengajar kepada kita. Ini ilmu usuluddin ni jangan nak tera-tera, jangan nak teh boleh jalan ke dak agaknya, boleh reka dak agak, jangan. Ini ilmu usuluddin. Timbul-timbul sifat Tuhan 20 je. 20 je sifat Tuhan. Allah sikitnya sifat Tuhan. Sifat Tuhan 20 je. Punah kan. Dah kita tulis sifat 20 je. Itu secara tafsil. Sama juga sifat Rasul. Sifat Rasul 4 je. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. 4 tu je sifat Rasulnya. Tu je. Berani tak ada di Rasul. Tegah tak ada di Rasul. Tak ada. Sifat-sifat comel-comel ni sebab manusia tak ada. Tak ada lah. Ada 4 je. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Rosaklah seumpama tu. Rasul pilihan Allah. Bukan permintaan di Rasul. Bukan pilihan kaum. Allah yang memilih. Nabi Rasul ni pilihan Allah. Pastilah Allah Ta'ala pilih di kalangan manusia yang sempurna nisbah seorang manusia. Kamal Bashari dia panggil. Sempurna nisbah seorang manusia. Sebab Nabi Rasul bukan Tuhan. Sempurna nisbah seorang manusia. Hak mana hak comel nisbah manusia ada di Rasul belaka. Termasuk dengan keturunan pun keturunan yang comel, akhlak pun akhlak yang comel, tubuh badan yang comel, yang tak cacat, tak gapa. Ni Rasul pilihan Allah. Yang bersifat dengan sifat sempurna nisbah seorang manusia. Dalam banyak-banyak sifat lebih di Rasul ni, hak poin yang kita nak pegangnya sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tu hak kita nak pegang. Patut lain-lain tu berani tu sifat sempurna dak nisbah manusia. Ke menakut sempurna, berani sempurna mesti ada di Rasul. Tegak mesti ada di Rasul, tapi itu pegang secara ijmal cukup. Sifat-sifat yang comel nisbah manusia ada di Rasul. Ni panggil apa, secara susunan ilmu dia seumpama tu. Tapi kalau kita kecek sifat Rasul 4 tu je. Sifat Allah 20. Ini antara bawa lah pula. Tu kata guru, kita mesti belajar ilmu usuluddin dengan guru yang berguru dan mahir. Kalau berguru dah sekalipun, tapi jelas tak bermahir pun jangan. Jadi kitab walaupun Faridatul Risalah, tapi dia comel lah. Dia ambil daripada hak secara ijmalnya macam mana. Sama juga dengan rukun-rukun iman yang lain. Dalam kitab kita ni akan satu-satu pindah satu rukun. Macam beriman dengan malaikat. Dan kitab ni beriman dengan sekalian malaikat, makhluk Allah yang paling besar, makhluk Allah yang paling banyak. Sebab rukun imannya beriman dengan sekalian malaikat. Tu secara ijmal. Secara satu-satu barulah keluar 10 malaikat. Beriman dengan sekalian kitab. Rukun iman beriman sekalian kitab. Kitab ni banyak diturunkan oleh Allah. Ada kata 104 buah, ada kata 114. Pandangan yang tahqiqnya serah bilangan kitab hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sebut jumlah lah. Kita beriman dengan sekalian tu datang daripada Allah. Al-Kutubus Samawiyah itu semua datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Hak Taurat, Injil, Zabur, Quran itu secara satu-satu. Ini susun gitulah. Kita wajib beriman dengan sekalian Rasul. Itu semua pilihan Allah. Patut 25 tu wajib kita beriman secara sorang-sorang. Sebab nama tercatat di dalam Al-Quran 25 Rasul ni. Bila nama tercatat dalam Al-Quran, berarti Rasul 25 ni termasuk perkara dipanggil maklumun fiddin bidarurah, perkara yang latah, perkara yang orang tahu belaka mudah-mudah je. Hak Rasul 25 ni sebab apa? Terang-terang disebut dalam Al-Quran. Maka 25 ni wajib beriman secara sorang-sorang. Rasul 25 dak Rasul Nabi ramai. Hak tak lain beriman secara ijmal. Ni kaedah dia. Bukan malaikat ada 10 je, bukan kitab ada 4 buah je, bukan Rasul ada 25 je, bukan. Dia ada 2 peringkat belaka tu. Kalau kitab Faridatul Faraid ni, situ dia kemas dia tu. Kalau kitab kecil-kecil lain, tak ada masalah, tak ada salah kitab ni.
Tapi kitabnya kecil, huraiannya pun ringkas. Jadi nak baca kitab kecil ni kena ilmu yang mantap. Sama lah tauhid fiqh pun sama. Kalau kitab kecil tu ilmu kita kena mantap sebab dia ringkas. Kita yang kena menghuraikan, kena menjelaskan, kena mencukupkan hak ringkas-ringkas tadi, yang mana terkadang fardu ain pun tak lengkap di dalam tu. Ini kitab kecil. Faridatul Faraid ni nak berkecil pun tak boleh lah. Faridatul Faraid ni kita bubuh kat pertengahan lah. Tapi dari sebuah kitab yang lain tu panggil kecil lah. Kecil kitab Faridatul Faraid diumpamakan dengan risalah. Jadi risalah Faridatul Faraid ni ambil daripada kitab-kitab yang muktabar, tapi ambil hak poin-poin besar sahaja, bukan ambil sekalian. Maka datanglah ia, maka jadilah ia risalah. Risalah ni kitab Faridatul Faraid. Jadi ni dengan pujian Allah Subhanahu wa taala. Jadi datang ni akidah yang sebenar. Dengan akan akidah yang sebenar. Akidah yang berbetulan dengan nafsul amri, berbetulan dengan waqi' dia panggil. Berbetulan dengan nafsul amri, diri perkara. Diri perkara begiang, didatangkan begiang. Ni yang panggil hak sebenar. Kalulah hak sebenar, hak waqi' perkara tu balas ni. Tiba-tiba didatangkan tak serupa, itu dipanggil batil, palsu, bukan sebenar. Hak akidah yang sebenar sebagaimana hak akidah Quran dan hadis, hak sebenar, hak itulah hak ada dalam kitab ni. Akidah yang bertepatan dengan nafsul amri, dengan waqi', dengan hak diri akidah tu yang sendiri. Dengan akidah yang sebenar, yang elok cahayanya, yang elok cahayanya, cahaya akidah yang sebenar, lagi yang mengandungi i'tiqad ahli sunnah, i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah terkandung dalam kitab risalah Faridatul Faraid. Dan ketetapan, dan ni atas pada akidah, dan ketetapan, yakni maka datanglah ia risalah akan ketetapan petunjuk. Ketetapan petunjuk, mana petunjuk yang tetap, petunjuk yang tetap, yang diam, yang kejap pada hati orang yang mukmin. Makna akan datang kitab ni akidah yang sebenar, pegangan yang sebenar, kemudian petunjuk yang tetap, yang kejap pada hati orang yang mukmin. Ini cerita hak kitab ni. Kalau cerita kitab ni macam ni, macam promosi tau. Macam iklan promosi. Boleh ke iklan promosi kitab sendiri ni? Angkat apa panggil? Tak apa. Sebab nak supaya digemurkan, disukai oleh orang. Macam mana kitab Tauhid Faridatul Faraid ni? Dalam ni akidah betul ke dok pun tak tahulah, saya tulis je. Mana gitu? Kena kata akidah yang sebenar. Yang mana kitab ni petunjuk yang tetap, kejap dalam hati orang mukmin. Ni hak kitab ahli sunnah wal jamaah. Kitab yang terpesong lain pun sama belaka. Semua golongan beragapan mereka lah belakanya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Tiap-tiap kumpulan ni dia bergembira dengan apa yang ada pada sisi mereka. Hak mereka lah hak betulnya. Semua mengaku gitu belaka. 73 golongan yang terpecah daripada ummah Nabi SAW, semuanya mengaku mereka sebenar belaka. Lepas tu nak sebenarnya kembali kepada ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Tapi golongan yang terpesong pun dia mengatakan bahawa sumber mereka pun Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Hak tambah Quran hadis tu, hak tu terang-terang, hak tu bukan orang Islam, hak tu orang kafir. Hak ni dah Quran hadis sama je lah.
Sebab itulah kalau kita mengaji ilmu usuluddin, buka kitab besar-besar, panjang dihuraikan ayat-ayat yang menjadi dalil kepada pegangan-pegangan yang terpesong. Wa imma qadariyah ke, wa imma jabariyah ke, wa imma murji'ah ke, didatangkan ayat-ayat yang menjadi dalil bagi pegangan mereka, yang mereka mengatakan merekalah pegangan yang sebenar. Ayat Quran. Sebab tu kita orang kemudian ni kalau bawa lah akidah qadariyah, lepas tu dengan dalil Al-Quran, bakali nuruk. Cerita akidah jabariyah, lepas tu disusul dengan dalil Al-Quran, nuruk lah kitanya. Tambahan pula kita mengaji peringkat kita ni, kalau mengaji akidah ahli sunnah wal jamaah pun tak ada satu ayat pun yang didatangkan kepada kita. Kalau mari golongan yang terpesong disertakan dengan ayat, gulingnya. Sebab itulah dia hak asas fardu ain kepada kita daripada ilmu tauhid ni. Dia kemungkinan dalam suasana masa yang berbeza, maka kewajipan tu pun mungkin berbeza, mungkin bertambah. Sebab dalam kitab Minhajul Abidin secara kasarnya berkaitan dengan fardu ain ilmu tauhid ni, tiap-tiap ilmu tanpa kita mengetahuinya, maka akidah kita tak selamat, maka wajib fardu ain kepada kita mengetahui juga. Mungkinlah pada masa-masa dulu-dulu, mana dalam keadaan yang agak tertutup sedikit, bukan macam sekarang terbuka, dipanggil langit terbuka. Sekarang ni dia mari bagai-bagai fahaman. Kalau tidak ada bagai-bagai fahaman, kita mengajak sekadar situ je, ngajak sekadar situ je. Jadi tak banyak perkara-perkara hak marinya. Maka kita mengaji bab akidah, koda-koda selamat diri pun tak apa dah, lepas dah fardu ain. Tapi dengan suasana sekarang ni, mari fahaman-fahaman yang pelik-pelik, mari pula di kalangan orang-orang yang ada nama, disertakan pula dengan ayat Al-Quran. Macam mana? Kita kena tahu lebih sedikit, nak banding dengan orang dulu tahu dalam bab pegangan. Sebab suasana sudah beza. Suasana sudah beza. Cuma Tuhan cuba kita ni hak dengan cubaan yang kita mampu hadapi. Ummah terdahulu mereka berhujah berlawan dengan ayat Quran direct. Ahli sunnah direct ayat Quran, Mu'tazilah direct ayat Quran. Di bahaya akhirnya terpadamlah akidah Mu'tazilah. Sekarang ni kita pun ayat Quran tak pandang mana. Jadi hak terpesong pun tak pandang mana ayat Quran. Cuma aku pakai akal je. Kita hak berpegang akidah sebenar pun ialah ayat-ayat Quran pun tak pandang mana kitanya. Jadi Tuhan cuba kita dengan ujian yang mampu kita hadapi. Sebab tu kadang-kadang tempat yang kuat pengajian, kuat pula hak lawan, hak yang terpesong. Tempat yang pengajiannya kurang, hak terpesong pun koda-koda je. Jadi kadang-kadang hak sebenar pun koda-koda, hak tak sebenar pun koda-koda je. Kadang-kadang tak tahu hak mana sebenarnya, pegang hak sebenar ke, pegang tak sebenar, tak jelas. Tapi setengah tempat yang mana tempat di ilmu yang kejat, ilmu yang dalam, hak mari karut pun kalau sekali dengar ilmu tu tak ada, boleh terikut kitanya. Tapi Tuhan cuba seumpama ni di tempat yang sesuai. Ni susunan Allah Subhanahu wa taala. Samalah macam cubaan kita nak ikut agama. Tempat kita dengan bumi para anbiya ada. Tempat kita nak ikut agama mudah je. Di bumi anbiya nak ikut agama, kadang-kadang mati, kadang-kadang hilang tak berkubur. Kita mudah je. Cuma setakat keling je, ngelok lalu dah. Keling je, warna lening, kerek di surah tu. Keling je. Ada apa-apa pun lagi bundu dah. Kan? Tu Tuhan tak uji sebagaimana ujian umat Islam di bumi para anbiya. Kan? Mana Tuhan cuba tu dengan seseorang kita. Kita bukan nak cubaan hak berat-berat tu, tapi nak cerita kada tu je kitanya. Kada kecil je.
Akhirnya kita duk balah benda kecil-kecil je. Nah, duk balah benda kecil-kecil je jadi kecoh satu negara macam nak utuh negara. Macam nak utuh negara. Isunya apa? Isu dobi. Hati duk balah. Gitu je isunya. Utuh satu negara, huru-hara satu negara. Tak sebenarnya macam mana? Hak tak sebenarnya macam mana? Payah kita orang awam ni. Hak kata sebenar pun nampak tangkut lain. Hak kata tak sebenar pun dia ada sebab yang lain. Tak tahu buat hukum hakam mana. Tapi untuk jaga kepentingan, nak jaga hati hak puak-puak lain tu. Lepas tu hak nak pertahan tu, sebenar tak dengan hukum hakam tu? Jelas tak jelas juga. Ni hak yang nak tetang tu salah ke? Dia pun tak tahu tak salah. Dah apa tetang? Nak jaga hati orang lain. Hak mana sebenarnya? Peningnya orang. Patuan ni tak usah dobi-dobi lah. Masing-masing ada rumah masing-masing. Tak usah duduk serabut lah. Situ ada hak masih kering, belilah hak kering atas. Ke mahal sangat? Mahal? Oh, mahal kita belilah sekawasan pupuk kita beli suti. Tak payah gila ni dah. Satu kawasan kita ni kampung kita ada suti, tempat kering. Lagi nak musim hujan pula gitu. Carilah suti pakai. Tak balong-balong orang. Ni. Ya. Ipun duit lah beli sendiri. Mai duk balong benda gitu. Orang hak bukan Islam dia tengok suka dianya. Kita pula kalau kita kata macam bahan bodoh je. Benda-benda kecil je. Nusa dak ayah. Benda kecil je pak kita ni. Jadi Tuhan uji tu dengan kelaikan kita lah. Kadang-kadang pegangan sebenar pun jelas tak jelas. Hak mari hak terpesong pun kadang-kadang mari terpesong pun orang hak sebenar pun kadang-kadang jelas tak jelas. Rasa macam salah betul mana tak napa tak jelas salah betul mana. Tak kemah hak sebenar pun tak kemah, hak tak sebenar pun tak kemah. Tu belum lagi datang pegang terpesong dia bagi ayat. Tadilah macam Qadariyah tu dengan ayat-ayat Quran, Jabariyah dengan ayat-ayat Quran. Tapi salah pemahaman. Terkadang mereka hanya ambil sebagian ayat, tidak beriman dengan sebagian ayat. Sebab tu Qadariyah Jabariyah ni akidah yang sesat. Sebab mereka hanya beriman dengan sebagian ayat, tidak beriman dengan sebagian ayat yang lain. Qadariyah ambil ayat yang menyandarkan perbuatan kepada kita, tidak ambil ayat yang menyandarkan semata-mata kepada Allah. Jabariyah pula ambil ayat yang menyandar perbuatan semata-mata kepada Allah, tidak ambil ayat yang menyandarkan perbuatan kepada kita. Ni kita ahli sunnah jemaah ambil kedua-dua. Ayat yang menyandarkan sekalian perbuatan Allah Subhanahu wa taala, kita pun berimanlah segala-galanya perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang menyandarkan perbuatan kepada hamba manusia, kita berpeganglah manusia hamba ni ada perbuatan, tapi perbuatan manusia perbuatan hamba ni adalah duduk di bawah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Gitu je. Ambil kedua-dua ayat. Ayat yang menyandarkan kepada Allah tu hakiki dia. Ayat yang menyandarkan perbuatan kepada perbuatan hamba, kita berpeganglah hamba ni ada ikhtiar dan usaha, tapi ikhtiar dan usaha yang terikat di bawah ketentuan dan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah. Berarti setakat tu. Kedua-dua ayat jadi pegangan kita ahli sunnah wal jamaah. Kalau ada ayat dan ayat dah menyandar kepada kita, man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa alaiha. Sesiapa yang melakukan amal yang soleh, kita yang melakukan amal yang soleh, kita yang buat, tak kaitan dengan Allah. Fali nafsi, maka manfaat pahala bagi diri orang yang melakukan amal yang baik. Wa man asaa fa alaiha. Sesiapa yang melakukan amal yang jahat, maka mudarat dosa ke atas seseorang mereka yang melakukan amal yang jahat. Tuhan kata kita tu kan, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Kita belaka tu. Kata dia apa? Kita menjadikan dengan kudrah tenaga yang tangguh kita. Dan ayat kata kullu minillah, nak buh mana pula?
Kata ilmu yang Muhammad, semua perkara itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Mana? Khaliqu kulli syai, zalikumullahu rabbukum, la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai, yang menjadikan semua perkara. Apa mana pula ayat tu? Mana Qadariyah hanya beriman dengan sebagian ayat, Jabariyah pula beriman dengan sebagian ayat, tapi mereka mengatakan mereka lah yang sebenar. Kita ni kata kita ni lah yang sebenar. Akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Maka kita tengoklah macam mana jalanan ulama-ulama yang muktabar. Mengikut jalanan mana? Mengikut jalanan ulama-ulama yang muktabar, terutama sekali berkaitan dengan pegangan. Angkat kita, cerita kita itu untuk membangkitkan semangat orang yang nak belajar. Waktu dibenarkan pada syarat iklan, promosi, tak ada masalah. Kadang-kadang kan orang mengajar dia iklan sendiri juga. Iklan, promosi kuliah dia. Iklan lah, promosi lah kuliah. Supaya orang pergi. Kan? Ada masalah. Oh, orang mengajar diri iklan. Kita tak nak iklan, kita tak pandai. Dah orang pandai elang, dia elang lah sendiri. Hak kuliah dia apa tu? Untuk supaya orang tahu. Nak nyohu, nak riak. Riak sifat hati. Riak sifat hati. Dah kalau nak tunjuk pun dalih nak tunjuk. Kita derma. Bukan kecek-kecek punya cek, besar punya cek. Cek besar tengok cek. Dia pun pergi bank bawa cek tu lah. Kenapa besar cek lah? Pergi bank bawa cek tu. Apa tu dia panggil? Dia panggil apa? Replika dia panggil. Ingat ke bawa cek orang tu bawa besar. Dah mahal. Kena-kena sikit je nilai dia nya. Bapa tu besar tu nak menunjuk. Nak menunjuk supaya orang lain jadi suka retek nak derma biar banyak-banyak. Tak ada apa-apa. Kita nak berduit 50 riyal, kita beri napok bubuh 50 riyal. Kalau seria gupah bubuh dalam tu. Oh kita tukang kutip derma ni kau. Allah nak boleh kebetul balik duit seria. Lepas betul tu kita nak ikat tu payah pula. Dah dia gupah. Kalau kita kena sereka, dah dia gupah. Punyalah leluh bilang. Dah ratus-ratus keping. Tapi seria. 500 keping boleh 500 riyal barunya. Gitu lah. Tapi dia gupah pula. Tapi kalau banyak 50 riyal tunjuk. Jangan kadang-kadang orang tengok. Tanya orang semayang tu tak tengok. Kerana suatu tempat dia jalan tong masa orang mengajar. Orang mak tengok, tengok haji tu banyak ni dia. Haji tu orang senang kan? Tengok. Haji tu gitu nak tutup. Tutup takut orang nampak. Tunjuk. Tengok merah. Tunjuk gitu. Tak memang kereta semua. Kereta. Dia jalan tong masa ngaji gitulah bau boleh banyak. Sebab apa orang ni tengok? Apa dak ui sikit apa? Sia pun dak ui. Orang tengok. Boleh banyak. Boleh banyak. Ada setengah orang yang marah. Setengah ngajar apa jalan masa ngajar duk jalan tong. Tak masa tu dia kata boleh banyak. Kalau jalan masa lain atau bubuh tong belakang je. Bubuhlah tak nak balik karang. Tak bangga ya apa dia. Masa orang ngajar tu lalu tu dak ui kau tengok belakang tu. Orang nak tengok hak kaya tu lah. Banyak aneh dia bubuh. Tunjuk. 10 riyal ke 50 riyal tunjuk. Allah menunjuk dah nak tengok ni kan. Tengok ni. 50 riyal. Lepas tu boleh tak menunjuk? Boleh. Sebab apa? Nak menggemarkan orang lain. Macam kita muda-muda. Macam kita mak ayah. Buat amal ibadat. Jangan buat amal ibadat dalam bilik senyap gitu. Buat amal ibadat depan anak-anak, depan cucu-cucu. Biar cucu tengok, oh Tok Ki beramal gini. Tok beramal gini. Depan-depan. Biar pakat tengok. Ni senyang dalam bilik. Kena tidur. Tidur. Bukan beramal pun. Jadi susu. Kita orang tua buat amal depan-depan. Biar anak cucu tengok. Macam mana orang buat amal ibadat. Menunjuk. Tapi dia benarkan. Bukan disunatkan. Lepas tu kita nak tuduh. Nak riak, nak apa, jangan. Dia nak cerita. Ni program. Dia pun elang je lah. Supaya orang pakat pergi. Itu atas niat masing-masing. Ni cerita ni, kitab ni gini, comel, indah, cahaya apa semua ni. Mana? Supaya orang tahu kitab ni kitab yang sebenar.
Aku lindung akan dia. Ini doa daripada pengarang. Aku lindung akan dia dengan Allah Ta'ala. Mana aku minta berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala daripada aktirak, daripada galangan, kritik. Dia kalau biasa kok ngaji kitab ni tu guru ni aktirak ni tak terjemah dah. Aktirak sama budak ni. Aktirak dia panggil. Aktirak sama. Aktirak ni bakang. Bakang sama. Ada orang balas tu. Dia tak boleh, dia tak suka macam orang ramai ni nak bakang je. Nak bakang je. Tapi kalau suat gapo-gapo tak leh pun. Tak leh. Tapi kalau ada dia susah dia bakang. Kalau suka dia buat tak pandai pun. Hak jenis gini lama-lama terpelatih jenis gini. Cerita tu macam pandai. Hak lain ni buat salah. Dia tak buat gapo-gapo pun. Akhirnya dia je betul, dia pun terpelanting. Nak panggil apa ni? Orang yang suka iktiraf, geritik, yang diserupakan dengan syaitan. Jadi pengen minta berlindung dengan Allah daripada hak iktiraf balas ni lah. Tapi kalau kritik yang membina, tak ada masalah. Tegur orang yang membina, tak ada masalah. Memang kita kena perbetulkan. Kena beri tegur orang. Tegur menegur tu, itu memang sunnah dah. Tapi hak minta berlindung ni daripada iktiraf, kritik yang disebutkan dengan syaitan. Syaitan ni balas mana? Syaitan ni iktiraf benda yang betul, dan tidak iktiraf benda yang tidak betul. Ni syaitan. Hak betul dia iktiraf macam-macam. Hak tak betul dia senyak aje. Senyak aje. Hak betul tu nak gitulah, ginilah. Hak salah terang-terang dia tak tahu je. Dia panggil iktiraf yang disebutkan dengan syaitan. Sebab apa? Syaitan duduk goda, duduk kacanya hak sebenar, hak tak sebenar sedang molek baru dengan syaitan. Jadi hak pengarang minta berlindung hak iktiraf yang disebutkan dengan syaitan. Bukan kata siapa ke tak boleh iktiraf, tak boleh nak tegur, bukan. Hak tegur yang sebenar, hak tu molek lah. Kita perjelaskan lagi, kita perbetulkan lagi. Mana kalau ayat-ayat tu tak apa jelas, ayat-ayat tu mungkin pemahaman orang sekarang ni susunan ayat gitu, orang faham kod lain. Ialah kadang-kadang ayat tu maksud kod lain, tapi dengan bahasa kita sekarang mungkin fahamnya kod lain. Kadang-kadang kita tulis benda yang terang-terang dah pun orang faham kod lain, walhal bahasa kita bahasa sama, bahasa sekarang ni bahasa lama. Tu perlulah kita perbetul. Makna bukan perbetul macam mana. Maksud kita ni kalau kita bahasa learning, bergiam-bergiam maksud. Bergiam-bergiam maksud kalau ikut bahasa kita learning. Ni bahasa lama. Maksud dia kalau kita faham learning jadi kod lain. Kita baik kira gitu je. Tu bukan salah kita. Kita nak perbetulkan di sebuah bahasa kita sekarang. Sekadar tu je. Mana-mana kitab pun memang dibenarkan. Tulis di tepi, maksud pengarang ni adalah bergiam. Dia kata tu tak masuk gitu, kita kena balik pada kitab asal. Kitab Arab tepat tu huraiannya begitu. Tapi dalam kitab ni huraiannya ayatnya kesamaran ayat dia tu. Kita kena bubuh makna ayat tu sebenarnya kitab asal. Tulis tepi, maksudnya adalah bergiam. Tu perlu kada belajar dan perlu kepada kita boleh rojak pada kitab-kitab hak asal. Kitab-kitab Arab hak asal, yang mana kitab Arab asal ni bahasa dia standard. Jadi kitab-kitab Jawi kita ni bahasa Melayu lama, Melayu pula Melayu Fatani, Melayu pula Melayu Indonesia contohnya takkan sama dengan Melayu kita Malaysia. Melayu kita Malaysia pula ni Melayu baharu. Hak Malaysia sendiri pun hak lama pun kita tak faham. Tengok hak apa lama tu kan. Bukan kata nak faham bahasa dia, tulisan pun kena tengok molek dia, ejaan tu tak sama dah. Ejaan pun tak sama. Perkataan makna pun tak sama. Hal tu dia kena, bukan perbetul tu, kena bubuh maksud sebelah tepi. Bukan kata pengarang hak kitab dia tak boleh konsep langsung, bukan. Bukan minta berlindung daripada iktiraf yang disebutkan dengan syaitan. Dia hanya nak kritik je. Sebenar pun nak kritik, hak tak sebenar dia senyap. Ni hak sebenar nak kritiknya, hak tak sebenar dia senyap je. Ni hak peseng syaitan.
al-asy'ariyatal masyrabi, malayuwiyatal ma'rabi, fataniyatal ibarah, bayaniyatal isyarah. Ini pengenalan kita. Wallahu a'lam.